Boleh tak kita mulai? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini suasana berbeza sedikit sebab kita kembali ke lokasi asal. Disebabkan PKP baru bermula, jadi saya pun terpaksa work from home balik. Jadi berada di rumah lah, alhamdulillah. Tok Muk dengan Ustaz Ramil memang dari awal lagi daripada rumah. Gitu. Dan kira-kiranya sudah masuk tahun kedua, yakni tahun lepas kita sudah berpuasa dan beraya dalam PKP, dan tahun ni masih lagi nampak-nampak gayanya. Berpuasa sudah nak habis dah, dan beraya juga dalam PKP. Jadi sebelum apa-apa mula, mungkin Tok Muk ada pandangan sikit, bukan sampai tajuk lagi ni saja. Maksudnya nasihat ke apa-apa berkaitan dengan ni lah, ujian-ujian semasa ni. Tok Muk ada nasihat sikit ke, pandangan ke, lagu mana ke? Saya kalau nak nasihat, kena nasihat supaya umat Islam kita bersatu padu lah. Jadi terutama sekali ada dua perkara. Satu mazhab, yang kedua politik. Maknanya pada pandangan saya lah, orang macam saya ni tidak boleh nak kata mazhab awak betul, mazhab saya salah ke, mazhab saya betul, mazhab awak salah ke. Sebab itu serah pada Tuhan lah. Begitu juga politik. Tak boleh nak kata siapa dia. Jadi soalnya sekarang ni, kita dengan Tuhan bulatkan hati dan kita buat apa yang kita percaya. Wa amruhu ilallah, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam kehidupan biasa, janganlah sesuatu yang kita pegang tu boleh menghalang kita daripada menerima saudara kita seagama. Maknanya kalau kita nak berbeza pendapat pun, berbezalah dengan secara yang baik. Itu ada berikhtilaf di Islam. PKP ni bagi kesan yang lebih positif ke lebih negatif pada Tok Muk secara umumnya? Saya begini, dulu dalam dalam siri yang pertama saya dengan Dr. Kamil dulu, ialah bila PKP saja kita mulakan siri ni. Jadi di situ kita kata macam ni, bolehkah kita jadikan PKP ni sebagai batu loncatan pertama untuk membina tamadun kita? Sebelum ini kita memangnya tamadun Islam dan Melayu ni kalah berbanding dengan tamadun-tamadun pendatang yang lebih kuat daripada sejarahnya. Tetapi bolehkah kita gunakan PKP ni sebagai satu tenaga penggerak tolak kita ke depan supaya kita boleh maju dan membina ekonomi terutama sekali? Jadi nampaknya kita masih lagi terhinjut-hinjut. Sebab masa PKP ni ada orang kaya yang jadi miskin, ada orang yang miskin boleh jadi kaya. Jadi kebetulan pula pagi tadi saya hadir satu ceramah di Public Bank online lah, mengenai apa tu dia panggil weather, yang cuaca, yang mengenai perubahan cuaca, kesan perubahan cuaca terhadap kejadian di alam, terutama sekali bisnes. Tapi saya nak tukar bisnes tu, tapi tidak berasaskan kepada apa yang saya dengar. Tapi bila saya dengar keseluruhan tu, sepatutnya kita dalam perjuangan Islam, kita perlu menjadikan yang negatif tu sebagai positif pada pembangunan kita. Sebab itu kita tengok dalam sejarah Islam pun, di sebalik jahatnya Al-Hajjaj, tetapi dialah yang membangun tamadun Islam pada satu peringkat. Macam juga saya ambil pelajaran daripada Iraq.
iaitu Saddam Hussein, sejahat Saddam Hussein tu, kesannya berbanding dengan selepas kita guling dia, jauh dia mempunyai sumbangan yang besar. Macam juga Al-Qaddafi dan sebagainya. Mungkin Soekarno pun begitu kalau kita buat kajian. Maknanya kita terimalah apa yang Tuhan bagi kepada kita secara positif. Itu yang saya nak nasihat kepada masyarakat kita. Bersabit dengan penerimaan terhadap takdir Tuhan tu. Menarik tu. Ya, isu akidah dan pemikiran juga tu. Jadi Dr. Kamil pula, adakah mukadimah sebarang nasihat dengan situasi semasa ni, bagi semangat sikit pada ramai di luar sana yang inilah seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam ni sentiasa positif. Busyra. Jadi tengok ayat Quran semuanya mengajak kita kepada mubasyirin. Wa munzirin itu kemudian. Semua. Dan Nabi pun bil busyra. Jadi kita kena ambil yang positif tu daripada berbanding yang negatif. Jadi yang negatif ni kita letak kemudian lah. Maka kita boleh survive. Bukan artinya kita tunggu apa tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Maka kita boleh survive. Itu tafsir yang progresif tu, Tok Muk tu. Menarik. Ya. Dan sepatutnya bagi anda rasa itulah tafsiran dan kepahaman yang sebenar pepatah itu dicipta itu. Tetapi disalah faham bahawa ulat dalam batu boleh hidup pun adalah duduk saja ataupun tunggu duduk saja, itu yang kita kata salah faham itulah. Baik, ala kulli hal kita masuklah ke tajuk kita hari ini, iaitu prinsip ke-13 daripada asas 20 ataupun usul al-20 asalnya, yang kita Tok Muk namakan sebagai asas 20. Kita revise balik, kita segarkan, kita kemukakan idea-idea baru dan kita sentuh isu-isu semasa untuk melihat kerelevanannya. Baik, prinsip ke-13 ini, tajuk yang kita beri itu kedudukan orang soleh dan aulia lah dalam Islam, kerana dalam konteks alam Melayu ni ada isu besar perkara ni. Salah faham yang besar dan juga kita katakan impak yang besar berkaitan dengan kedudukan orang soleh dan wali-wali ini. Kita tengok maksudnya kecenderungan untuk melampau tu agak ketara dalam setengah-setengah keadaan itu. Baik, kata Al-Banna rahimahullahu taala, wa mahabbatus salihina wa ihtiramuhum wa thana'u 'alaihim bima 'urifa min tibi a'malihim qurbatun ila Allah tabaraka wa ta'ala wal awliya'u humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun wal qaramatu thabitatun lahum bi syara'itiha asy-syar'iyyah ma'a i'tiqadin annahum ridwanullahi 'alaihim la yamlikuna li anfusihim nafsan wala darran fi hayatihim aw ba'da mamatihim fadlan an yahabu syai'an min dhalika li ghairihim. Maksudnya mencintai orang-orang soleh, menghormati mereka dan memuji mereka kerana amal-amal baik mereka yang nampak adalah bahagian daripada takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan para wali adalah orang-orang yang disebut dalam firman Allah yang berbunyi tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu orang yang bertakwa. Manakala wal karamatu thabitatun, dan karamah yang sesuai dengan syarat-syarat syariat itu benar ada, bisyara'itiha syar'iyyah. Namun harus diyakini bahawa mereka, yakni para wali itu, semoga Allah redha pada mereka semua, ridwanullah alaihim ajma'in, la yamlikuna li anfusihim, tidak memiliki mudarat maupun manfaat bagi dirinya sendiri. Tidak, maksudnya mereka pun tidak ada kuasa apa-apa lah. Au fi hayatihim au ba'da mamatihim, ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah mati, yang mana memang membawa kepada pemujaan kubur dan seumpamanya lah. Fadlan an yahabu syai'an min dhalika li ghairihim. Baik ketika mereka maupun setelah mereka meninggal dunia, apalagi bagi orang lain. Kalau
orang soleh pun tidak boleh apa semua. Itu statement Al-Banna yang pada ana statement ni sangat menunjukkan kecenderungan beliau untuk menegur golongan sufi tarikat yang melampau dan juga kecenderungan beliau sebagaimana yang Tok Muk kata ke arah salafi yang ringan itu. Jadi di sinilah kita melihat ada ketegasan sebab isu ni banyak kali dia ulang dalam usul Ishri ni kaitan dengan bid'ah apa semua begini. Ana pun setelah kita bincang ni makin nampaklah bahawa Al-Banna ni memang betul kecenderungannya adalah untuk membersihkan benda-benda asal dalam akidah, tapi masih lagi meraihkan secara lembut tadi, tidak secara kita kata mengambil jalan konfrontasi dan seumpamanya. Jadi daripada apa yang Al-Banna sebutkan tadi panjang lebar, ayahanda Dr. kami mungkin boleh memberikan ulasan ataupun syarahan pembukaan 10 minit kah? Bismillahirrahmanirrahim. Anak nak mulakan tajuk hari ni dengan orang Melayu. Orang Melayu ni dia suka apa ni? Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tu surah At-Talaq. Cerita tentang orang bercerai. Tapi kalau dia tu buat dengan elok, dengan takwa, maka muka dia boleh ronyok semula. Tiba-tiba rupanya ayat ni menjadi besar dalam masyarakat Melayu ni. 1000 dinar ni ayat penarik rezeki lah, orang menega pun guna ayat 1000 dinar. Lepas tu ayat tu pula dia start di tengah ayat, bukan di kepala ayat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kebetulan almarhum ayahanda saya lah, Haji Abdul Majid. Ayat ni dia ajar ke saya, dia peturung kepada saya supaya saya amalkan. Dan saya amal pada saya budak sampai sekarang ni lah. Jadi ayat ni macam sambung pada ayat yang Ustaz Zahir dia baca tadi. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Nah, tapi bukan tok wali, wali Allah. Sebab wali Allah ni orang yang Tuhan saya. Orang Tuhan saya ni syarat pertama, dia tu seorang yang kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan tu, pergi kepada ilmu. Sebab itu kata Syekh Dr. Ratib An-Nabulsi, dia kata tidak ada satu karamah kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan ilmu. Siapa saja Tuhan bagi ilmu, terutama ilmu agama, maka dia mendapat karamah kemuliaan yang paling tinggi. Sebab dengan ilmu tu lah, maka dia kenal Allah. Bila kita kenal Allah, maka kita naik taraf yang kedua. Mengamalkan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Dan termasuklah banyak benda-benda sunat, kurang benda-benda makruh. Haram dan wajib tu tak kisah dah. Dua. Naik yang ketiga lagi, mutaba'atul rasul. Buat saja apa yang Nabi buat. Macam mana nak buat Nabi buat lah, payah. Sebab boleh puasa dia pernah tengok. Nabi buka puasa dalam keadaan makan buah tamayai, dia kata rutak. Kalau tak ada, makan tamak kering. Kalau tak ada, minum air. Tapi kita penuh meja. Nak pula nasi kabu lagi, nasi belaut lagi, ayam percik lagi, kuih, buah macam kuih. Nak mutaba'ah tu payah. Tapi kalau tiga tu mutaba'ah ada, satu ada ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga ikut segala sunnah Rasul, maka itu adalah wali Allah. Dan wali Allah mendapat kekeramatan. Dan keramat ni macam-macam bentuk. Saya baca ada satu cerita. Ada seorang, dia nak beli rumah. Nak beli rumah, saya dah harga berapa lah, 250,000 lah kita kata. Dia pergi ke bank. Sampai di bank tu, kawan tu kata, ini cerita orang Arab lah. Kawan tu kata, apa nak bank ni riba lah, begini. Dia betul dia ambil. Kerana takwa dia. Dia pun balik di rumah. Balik di rumah tu, Assalamualaikum. Kawan dia lama tak jumpa. Dia kata, aku tunggu mu sejak, dia kata ni. Lepas tu, tunggu mu sejak ni, dia kata aku nak pergi ke negara Teluk. Nak pergi ke negara Teluk 2 tahun. Jadi aku ada duit ni mana bawa lah. Nak bagi ke mu, guna.
sejuta. Dia masih 2 tahun ni mau gunalah sejuta. Perawan dia bayarlah kat aku. Jadi kerana dia tolak harta haram 250,000 tu, Allah Ta'ala bagi sejuta ke dia. Lalu, beres lalu. Tak cerita ni. Ni karamah juga. Ni karamah rezeki. Tak ada karamah ilmu. Ada pula orang tu pula. Dia sakit. Ni cerita betul. Ada kitab ni. Dia bila pergi ke Mekah tu, doktor kata dia ni kena apa ni, barah dah. 4-5 bulan lagi mati dah. Dia pergi ke Mekah, dia buat umrah. Dia makan buah tamar dengan air Zam-Zam. Dah minta berdoa. Balik-balik cek-cek tu, tak ada dah penyakit. Jadi karamah macam ni sebenarnya, kalau kita perhati, orang lain pun ada, kita masing-masing pun ada. Cuma kita tak ambil kisah, tak ambil pok kata, atau kita nampak benda tu. Banyak karamah. Kita tengok setiap orang dapat anak, naik gaji lagi, naik pakak lagi. Orang dapat macam-macam lah karamah kemuliaan-kemuliaan ni. Cuma taklah sawak, khawarikul adat taklah pelik lah. Cuma banyak-banyak ulama kata, janganlah orang yang wali ni mengaku sebut dada, aku ni wali, aku wali. Kalau dia tu jahil, tu wali mengaku. Kalau dia tu tinggal fardu syarak, benda-benda yang wajib, tak puasa ke, tak semayang ke, tu mengaku. Dan kalau dia buat melanggar benda-benda yang Nabi buat, tu mengaku. Tapi kalau 2-3 benda dia buat, maka itulah pada saya wali Allah. Jadi wali Allah ni bukan pada pakaiannya, bukan pada teropahnya, bukan pada motosikal buruknya. Tetapi dia boleh ada pada orang-orang yang Tuhan saya lah. Saya kena amalan dia, sumbangan dia, sedekah dia, apa-apa sajalah yang dia buat. Terutama hadis kursi yang kita semua tahu. Nabi kata, buatlah amal yang baik, yang fardu, yang sunat. Sehingga aku dengar dengan apa? Dengan yang dia dengar. Atau orang panggil mulut masing dan sebagainya. Jadi ramai Tok Wali kita di Kelantan ke mana. Di alam Melayu ni. Orang mulut masing. Macam-macam lagi lah. Jadi yang paling besar kita tengok dalam Melayu orang macam Tok Kenali, macam apa tu. Satu cerita. Tapi orang yang pakai nektar, pakai baju kok pun. Saya dengar cerita Datuk Muk cerita Ahmad Ibrahim tu pun. Baju roda. Saya kata, ini pun wali juga ni. Kita tak sanggup baju roda tu. Orang lain lagi pun. Ya orang agak dia dan sebagainya. Naik kapal terbang, pakai nektar lah. Cakap orang putih lah, mengaji barat lah. Tapi Allah, kewalian tu, ciri-ciri cuma satu je. Wali ni dia kenal wali juga. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad tu, Abu Lahab, walaupun pak saudara, tak kenal Nabi Muhammad tu, wali Tuhan. Dia kenal Nabi Muhammad tu ialah Abu Bakar dan Umar. Sebab Bakar dan Umar tu, wali juga. Maka dia kenal lah. Wali Allah tu. Jadi wali-wali ni dia besar lah. Jadi Nabi tu wali-wali belakang dah, sahabat-sahabat tu. Macam-macam kita ni pasal payah nak cari tu. Tu ada tahu wali tu pakai pula dengan keramatnya. Ada keramat ni pula. Zaman dulu berjalan atas air dah, terbang atas udara dah. Zaman sekarang ni tu saya tak tahu dah jalan atas air tu. Pasal kapal laut banyak dah. Tak payah terbang dah. Pasal kapal terbang banyak dah. Jadi dah bentuk lain-lain. Dah bentuk kereta mati tengah jalan. Lepas tu, akak depan tu, orang ada orang mari tolong. Jalan terus pula. Wali dah tu. Jadi, saya nak bercakap dengan bentuk yang sederhana. Janganlah anggap wali ni benda siapa berapa lah. Ya jadi masalah ni dah masalah wali kata wali agama ni bila masuk bab melampau. Jabariah Qadariyah ni pun asal molek. Tapi bila dah melampau sangat, sama ada melampau dari segi majubur atau melampau dari segi makedur, maka dia jadi rosak. Demikian juga pendapat-pendapat lain pun. Tapi sekali politik macam tu juga. Politik itu asal berkhidmat untuk bangsa, agama dan negara. Tapi Daud dah makan rasuah, tak cara ke ayat, cara keluarga, makan tujuh keturunan pun tak habis. Rosak situ lah. Start dengan bismillah molek. Ramai orang dakwah pun start dengan molek. Dia pakai dilak dan anak murid, dilak ni fikir-fikir. Akhir, tak ke mana pula. Jadi sebab itulah, kena sentiasa tajdid.
agama kita. Sentiasa tajdid akidah kita. Kena sentiasa tajdid amalan kita. Kena sentiasa tajdid kepahaman kita. Sampai bab sini, maka Asal-Makna Maut ni satu usaha mentajdid ke agama untuk kita sesuai dengan zaman sekarang. Wallahu a'lam. Tok Muk sendiri setelah mendengar pernyataan Al-Banna tadi yang sederhana panjang, ada 2 perikat, dia sebut karamah, dia sebut pasal wali, dia sebut pasal aulia illah dan seumpamanya itu. Dan setelah Dr. Kamil pula menjelaskan, menghuraikan secara umum lah dan berkaitan dengan situasi alam Melayu, Tok Muk sendiri itu lagu mana? Pernah jumpa ke benda-benda lagu ni? Tak pernah. Dan tak pernah dan tak pernah faham. Tak medok Mesir pun, bukan Mesir ramai lagu dia lagu ni tu. Aulia tu. Saya duduk di Mesir ni, dunia saya ialah universiti, kemudian universiti. Itu sajalah. Orang pergi Iskandariah pun saya tak pergi. Orang pergi tepi pantai, tempat rekreasi, saya tak pergi. Saya duduk belajar. Dan ada kata orang pergi jumpa ulama tu, aulia itu, sebab dia kata dunia para wali kan, Ardul Aulia di Mesir tu. Saya tak pergi juga. Saya pun tak tahulah. Jadi saya ni tidak ada pengalaman mengenai wali, aulia, as-salihin, keramat apa semua sekali. Tidak. Apa yang saya tengok ialah guru-guru saya di Al-Azhar tu orangnya cukup humble dengan ilmu dia dan dengan sifat dia. Seorang guru saya penyelia pada isteri saya, dia Profesor Kanel lah. Naik bas kelas 2. Naik bas kelas 2, kemudian duit dia dalam poket tu curi, dia budak selalu. Itu yang saya tengok orang-orang yang bagus-bagus apa semua sekali tu. Kemudian yang dikatakan yang duduk duduk bertapa di di Masjid Husain ke, di Sayyidah Zainab ke, di Imam Syafi'i ke. Jadi itu saja. Cumanya nak sambung dengan Dr. Kamil kata tadi, ayat wa man yattaqillah, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan tadi. Betul lah tu. Kami ni ayah ajar suruh amal ayat tu. Bila amal ayat tu, saya tiru dia lah. Bila kita baca Fatihah, kemudian baca ayat tu. Terutama sekali kalau kita jadi imam. Kemudian baca ayat lazim. Satu hari tu, saya pergi ke Melaka dengan pelajar saya, orang ajak bersyarah. Pergilah jadi tu imam. Jadi tu imam, lepas tu, dia sudah semaya tu, dia kata, oi, ustaz baca ayat 1000 dinar, ustaz. Baca ayat 1000 dinar. Apa dia ayat 1000 dinar tu? Dia kata tak adilah wa may yattaqillah. Barulah saya tahu bahawa itu adalah ayat 1000 dinar, pelaris apa-apa semua sekali. Itu nak cerita saya dari segi kedengkalan, dari segi bidang ini. Oleh kerana itu, saya punya pemahaman tentang aulia illah, karamah, salihin itu semuanya fi ilmillah. Fi ilmillah. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni wali ke, tidak wali ke. Macam Dr. Kamil sebut Prof. Mak Ibrahim tadi kan? Profesor Mak Ibrahim tadi. Saya rasa kalau saya agak antara yang kemuncak kepada yang berjuruh lah. Tapi apakah macam tu seorang wali dekat dengan dia nak meninggal. Dekat dia nak meninggal mungkin sebulan ke 2 bulan. Ada satu event di IKIM tu. Saya tanya, Prof tak makan ubat ni kau sekarang ni masyhur. Masyhur ni. Dia senyum. Dia tak kata ya, tak kata tidak, apa semua sekali. Kemudian, dalam satu perkara, dalam satu hal,
saya cerita macam ni. Dia kata, saya ni tak nak dengar ada benda ni, takut tak sempat dah dengan umur saya tu. Itulah. Dan saya tengoklah kalau masa duduk saya nak bagi contoh seorang lah. Pasal ada Dr. Kamil sebut tadi. Masa contoh kami ni, saya masa nak bergabung antara Nilam Puri dengan Melayu tu, saya adalah seorang daripada ahli perunding lah. Jadi di sebelah Universiti Melayan, Ko Aziz, Ahmad Ibrahim, Nik Sofia, saya ingat masa tu ni. Lepas tu cita-cita kaminya ialah Ko Aziz, Profesor Ahmad Ibrahim lah yang jadi pengarah Akademi Islam yang pertama. Tiba-tiba ceritanya direbut oleh orang lain. Dia pun diam macam tu lah. Kemudian bila saya mari sini, saya jadi dekan, jemputlah dia bagi kuliah apa semua sekali. Dia tak claim, dia apa semua sekali. Kemudian bila pergi ke pejabat dia, Prof, pasal apa tak claim? Ya, kau tak claim kau, dia kata. Tahu dia kata hilang, ada borang. Maka saya percayalah Tuhan telah memberi rezeki kepada dia. Dan kalau Dr. Kamil kata tadi, orang yang wali karamah tu orang yang masih muluk, sampai sekarang ni saya boleh tengok bagaimana bukan benda hebat sangat yang dibuat tu pada diri saya dan pada diri dia, tetapi penerimaan masyarakat, penerimaan orang ramai terhadap apa yang dia buat tu ada menyeluruh. Sampai sekarang ni kita boleh tengok dia punya kesan. Dan sehingga sekarang ni pun tidak ada orang yang menandingi dia. Itu yang saya katakan. Maknanya saya percayalah macam Dr. Kamil tadi kan. Orang kata ini wali tu celok matanya dengan apa semua sekali. Saya rasa itulah pengalaman saya tentang apa yang disebut sebagai aulia illah dan as-salihin dan sebagainya. Jadi orang-orang yang karakternya seperti itu. Mungkinlah orang kata, kalau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Uthman ibni Affan ke, itu wali-wali sebagainya, mungkin mencerminkan kepribadian yang sangat sederhana. Dr. Kamil, masa duduk Mesir, sebab kita tahu Mesir ni memang kuatlah Sufi, tarikat dan juga di kalangan Masyaikh Azhar ini pun sebahagian besar cenderung bila sebut kata Asy'ariyah, mereka secara wallahualam secara automatik macam kecenderungan itu ke arah Sufi dah. Maksudnya nak cari Asy'ariyah tidak Sufi itu payah. Dia seakan sudah bersambayosis dua tu, bahawa Asy'ariyah mesti Sufi dan Sufi mesti Asy'ariyah. Adapun tarikat tu level lain pula lah. Orang yang nak pergi tarikat apa semua tu. Cuma pengalaman Dr. Kamil duduk di Mesir dululah. Pernah kau hadir ke tempat-tempat apa semua melihat ataupun dia suka tu. Kita nak tanya ni. Supaya dia share dengan kita. Saya waktu di Mesir ni tak minat Sufi. Pergi sekali ke kubur Ahmad Badawi tu, orang kata pergi tengok kubur Badawi di Tonta. Saya pergilah. Tapi saya di Mesir saya suka Haraki. Buku-buku tu sebenarnya kalau kita baca Tarbiyah Islamiyah Qardawi tu pun saya tengok penuh dengan kerohanian lah. Jadi kerohanian ni ada dua tahap bagi saya lah. Satu kerohanian biasa, yang kedua kerohanian ala-ala Sufi. Tapi kalau kita ambil kerohanian biasa pun macam Imam Ghazali tu penuh dengan ilmu, penuh dengan ayat Quran, penuh dengan hadis, penuh dengan asal, penuh dengan amalan. Cukup dah bagi kita. Sebab bila kita pergi kepada cara Sufi tu, saya nampak kebanyakan ada dia punya, tak adalah, kadang-kadang nak melampau. Bila sampai tahap, pergi cuci kaki Tok Guru, pergi cium Tok Guru, lepas Tok Guru benda tak molek pun, tak apa ni, pasal Tok Guru ni dia ada takwil dia lah, macam-macam lah. Jadi saya tengok orang Sufi yang berlaku sekarang ni, banyaknya pergi kepada gulu tadi. Pergi kepada ekstrim kesufian. Dia kata Islam kita kata maknanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Bukan tolak ula tu khairun.
Jadi antara dua tu kena ambil belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi setengah-setengah sufi yang melampau tu apa tolak dunia dan sebagainya. Jadi situ payah kita nak letak apa dia kata garis pemisah antara yang melampau dengan yang sederhana. Jadi saya ni masih berpegang kepada Islam yang sederhana lah. Islam yang wasati lah. Islam yang bercampur semua. Jadi, tapi kita tak tolak ilmu orang tu. Macam kita belajar ilmu agama. Kerana kita tak tahu matematik. Saya nak kata matematik itu tak betul. Kita belajar agama. Orang belajar kimia, belajar fizik. Saya nak kata ilmu dia tak betul. Sebab kita tak tahu ilmu tu. Ni pun ilmu tasawuf ni pun banyak benda-benda yang kita tak tahu. Kita tak berenang di dunia dia. Kita tak tahu istilah dia. Kita tak faham apa yang mereka cari tu. Jadi kita jangan menolak. Mereka ada cara dia. Cuma kita ambil yang umum dan yang perkhususan tu masing-masing minat di mana lah. Macam saya sebut lah. Qardawi pernah sebut orang sufi ni seperti orang naik gunung Everest. Bagi setengah orang kata habis masa dia naik gunung Everest apa. Baik aku duduk berniaga. Tapi orang sampai sana dia tak nak cerita lah. Hanya jauh hari mengenai mak nikah lah. Sama juga orang yang pergi berenang, cari mutiara dalam laut tu. Mati-mati ke diri. Tapi kena orang dia suka. Tapi kita nak kata hak dia buat tak betul. Cuma kita kata kita tak minat sangat lah. Aku minat nak dakwah, minat nak mengajar, minat nak mendidik anak-anak, nak mendidik anak murid. Sebab tu kita ambil sederhana ni, ada Melayu ni untuk kenali lah. Untuk kenali ni kita kira dia ambil jalur Imam Ghazali lah. Dia kenali ni pun saya cek dia tak ada tarikat. Dia ada doa dia keluar Allah ya. Doa dia baca Fatihah keluar Allah ya. Ini disebut oleh apa ni? Ustaz Abdul Al-Qari. Dia kata tak kenali. Tapi ulama Kelantan lain, Ahmadiyah yang Tuan Tabah, apa Haji Ali Kutai tu, ada tarikat semua. Tapi tarikat yang tidak berlampau. Tarikat cakap berdoa, berzikir. Dia orang ni ada karamah-karamah dia lah. Karamah tu boleh kita sebut satu-satu lah. Tapi karamah saya betul tadi lah. Saya betul, saya tengok sekarang ni pun, nama mereka harum, anak cucu mereka pun nampak orang berjuruh-juruh, orang baik-baik. Nama mereka pun dikenal, jasa mereka pun ada. Semua ulama-ulama besar Kelantan tu, tak tahu dia buku apa, cik apa tu, dia kumpul majlis agama buat dua, saya tengok. Semua ahli-ahli sufi. Ahli sufi. Sama ada Syatiri ke apa. Cuma yang melampau ni tak nak. Bila melampau ni tak kira lah. Apa-apa sekali pun. Tapi Ahmadiyah ni yang paling tak melampau lah. Dari segi tarikatnya. Wallahualam. Baik. Saya pun jadi apa nama? Tidak ada persoalan tambahan kerana isu ini dia mesti dibincangkan dengan A atau B bagi saya. jadi bila kita nak, sebab yalah satunya kecenderungan metod kita tu satulah. Tapi dari segi realiti melihat orang Melayu yang terlibat dengan kefahaman ini, maksudnya pada saya susah nak cari yang sederhana sebagaimana Dr. Kamil cuba bawa melalui At-Tariq Ilallah Qardawi apa semua. Maksudnya tasawuf sufi yang dipahami dengan penyucian hati, latihan hati dengan zikir, baca Quran ni tidak seumum itu, kerana sebahagian yang kita jumpa yang bila sebut kata bersufi ni dia akan bertarikat kerana dia faham kata bersufi itu mesti bertarikat, bahkan dia akan bawa lebih jauh lagi percampuran lah, sinkretisma tu antara dia jadi Cahaya Nur Muhammad apa semua. Jadi panjang lebar cerita di situ. Memang berselirak lah kita kata. Cuma usaha kita nak bawa balik umat ni kepada yang kepercayaan kepada wali, karamah, aulia ni pada tahap yang sepatutnya. Jadi saya melihatkan perlunya kita tekan kepada karamah ilmu tadi. Sebagaimana Dr. Kamil sebut tu. Contoh Imam Nawawi. Sampai dia mati 976 Hijrah dulu tu, sampai sekarang pun matan arba'in dia masih dibaca, diulah, disyarah, dan semua ulama mazhab terima. Begitu juga Al-Ghazali rahimahullah.
ihya dia tu sampai sekarang ditahrir, ditahqiq, dikaji, diolah, dikaji berapa orang PhD dah keluar kerana Al-Ghazali. Begitulah juga Buya Hamka kalau dekat dengan kita, ulama-ulama yang disebut. Begitulah juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi Tok Muk sendirilah melihat benda tu Tok Muk setuju karamah mana kita nak dedah kepada masyarakat. Sebab soalannya tak boleh nak pisah dah masyarakat Melayu kita ni dengan kecek pasal karamah. Sampai kau kata nak minta nombor ekor, pergi jumpalah Tok Wali sekalian sebab dia ada karamah. Jadi kalau kita minta nombor ekor dengan dia boleh. Ini saya pernah dengar. Dia banyak tahayul masyarakat kita. Jadi saya nak sambung hok di Mesir tadi. Maknanya saya belajar daripada pagi ke pagi, tak ada hari minggu sampai tamat, dan dalam masa yang agak singkat lah. Ada kau dalam biografi nanti tu, biografi ketiga tu? Tak cerita tu, cerita sama kita. Jadi yang ketiga tu pun saya bertandang ke bumi Fir'aun, bukan bertandang ke bumi Aulia. Sebab saya pergi melihat Malik Farouk, pergi melihat Fir'aun, pergi melihat kesaksian tu di sekitar Kairo tu, saya pergi tengoklah. Jadi ceritanya, sesudah saya balik ke Malaysia, kemudian dah pergi ke mana-mana, saya datang balik ke Kairo. Di situ saya melawat balik. Melawat Husain Al-Azhar tu tak apalah, masjid tempat kita belajar. Melawat Masjid Husain, melawat ke Imam Syafi'i, melawat ke Sayyidah Zainab, melawat Sayyidah Nabi. Barulah pergi-pergi dan saya hadir satu majlis tasawuf tu. Orang macam saya ni bila hadir majlis tasawuf tu, majlis tarikat tu, tak boleh nak ikut. Jadi kalau tak boleh kan kata saya ni, berkali Tuhan tak bagi rezeki lah ni dalam bidang ni. Jadi saya melihat tu macam zaman kecil-kecil dulu. Macam Dr. Kamil kata tadi lah. Amalan yang dibuat oleh tok-tok guru tu, kami ni anak tok guru lah kan. Amalan jemaah, tahlil lah. Kita pergi ikut tahlil lah. Saya ingat lagi Wak Asal nama dia. Oi, suara tahlil dia sebuah kampung tu dengar. Masyhur lah. Wak Asal tu. Tapi nak mengumpat lah ni. Nak mengumpat ni. Tapi kuat tahlil tu lah. Kemudian bini dia nak makan sirih. Bayar sirih tu. Beli. Itu. Tidak ada hubungan antara amalan akhirat itu, amalan agama tu dengan amalan dunia. Jadi gelagak orang kampung, mungkin Dr. Kamil kurang ingat sikit dia sebab dia anak bongsu dia Dr. Kamil ni. Jadi macam ni. Bila tok guru makan, ni duk itan ni di belah tabir ni. Allah, tok guru tak tinggal aku dok sikit dalam pinggan. Bila masuk pinggan terberebuk. Nak makan bekas tok guru. Jadi saya nak relate lah dengan orang kata Tok Kenali dulu. Ada seorang yang sangat fanatik pada dia. Bila Tok Kenali tu sakit, dia pergi cium. Jadi nak pasal terlampau sangat cinta tu, nak pergi cium muka Tok Kenali tu bila Tok Kenali tu meninggal. Pergi tercium belah kaki. Kat belah kaki dia tu buruk. Dia makan ada ulat apa semua sekali kan. Orang cerita Tok Kenali ni bila ulat makan kaki dia, jatuh ulat tu, dia ambil dia kecil manis. Dia kecil manis tu. Dia kecil manis. Kecil manis lah. Bila kecil manis dia buruk kaki tu. Jadi dia letak balik, dia kata mu rezeki dia lah ni. Jadi dia kata, ush, rupa-rupanya bau sedap. Kaki Tok Kenali yang memburuk kerana kecil manis tu. Itu saya tidak tahu antara hakikat sebenar ataupun perasaan. Sebenarnya dalam hidup ini, kalau kita ada satu emosi yang tertentu, kalau hidup ini ada emosi tertentu, maka
emosi itu dia boleh menukar sesuatu itu sama ada real sesuatu itu atau dari persepsi kita saja. Jadi kita kata macam ni, mengapa orang zaman dulu dia boleh jadi gagah? Kerana dia ada satu emosi yang merelatekan dengan amalan dia, dengan dia boleh jadi gagah. Amal ilmu ini boleh jadi gagah. Amal ilmu ini boleh jadi keramat. Amal ilmu ini boleh apa-apa semua sekali. Itu yang jadi saya faktor emosi itu yang boleh menukarkan sesuatu di hadapan kita tu sama ada dengan secara real, maknanya kita kata buah ni ya masam jadi manis, masam jadi manis. Macam kita katakan satu pada mukjizat Nabi itu bila dia letak tangan dia dalam bekas air itu, maknanya sepatutnya boleh makan seorang, boleh makan 10. Macam juga majlis Nabi kan, dia boleh makan seorang, boleh jadi macam ramai. Sama ada real itu berubah, maka Nabi berubah real itu sebab dia ada mukjizat. Tapi mungkin bagi kita yang tidak ada mukjizat ni, mungkin persepsi yang didorong oleh kita punya emosi manusia ni, kalau ada ilmu saja, tak ada emosi, tak boleh berjuang juga. Tak boleh, tak ada semangat. Mana semangat itu? Jadi oleh kerana itu, apa yang saya lihat kalau di kampung, orang kata hari itu orang curi, nak pergi curi basikal budak-budak pondok di bawah rumah. Tarik basikal tu, tengok Tok Guru tarik. Sebelah lagi. Tarik, yang tarik. Tiba-tiba, boh tubik. Tok Guru tubik sendiri. Orang kata, keramat Tok Guji ni. Lepas tu, saya menghayati. Orang kata begini. Satu hari tu, kami dia ajaklah saya pergi cuci kebun lah. Dia suka cuci kebun. Pergilah. Bila pergi tu, kaki dia kena cok, kena cangkul. Berdarah. Saya kata, apa lagu ni kena cok berdarah. Jadi orang panggil kafartu. Dengan saya pun tak percaya apa-apa semua sekali benda-benda macam tu. Tapi bagi orang kampung, percaya sangatlah benda-benda macam tu. Mungkin karamah itu, sama ada karamah itu satu yang real ataupun satu persepsi. Misalnya, kita kata, jangan sentuh Nabi mukjizat. Misalnya, oleh kerana kita makan Tok Guru, sepatutnya kita habis 3 orang, tapi cukup 10 orang. Mungkin kerana persepsi kita ni cepat kenyang, berpuas hati, apa-apa semua sekali. Di situ duduknya karamah seseorang itu. Mungkin khayalan saya lah. Mungkin begitu-begitu. Maknanya, kehidupan perlu berjalan dan berkembang mesti sama seperti biasa. Tidak ada apa-apa perubahan yang kita dapat tengok pada lahir ini, kecuali bila dia campur dengan tradisi, dengan kepercayaan, dengan apa semua sekali. Kalau contoh Hamka. Contoh kedua. Satu tadi, Profesor Mak Ibrahim. Contoh kedua ialah Hamka. Tidak ada apa-apa yang di luar daripada yang kita kenal Hamka itu kan. Malah dia boleh menulis tentang tasawuf moden dia. Jadi mungkin saya rasa saya percaya di situ, soleh ke karamah ke, tapi orang itu tetap dalam budaya hidup yang biasa. Baik, Dr. Kamil, ni ada soalan, menarik soalan dia ni. Saudara Muhammad Haizan, Muhammad Razi. Dia tanya, adakah berkemungkinan jalan tazkiyatun nafs boleh diusahakan tanpa tarikat atau tarikat adalah satu keperluan? Atau cukup dengan murabbi atau tak perlu murabbi? Terima kasih. Soalan dia. Dr. Kamil, sesuai jawab. Saya macam ni lah. Saya pun berusaha untuk saya faham dan mengajak orang ramai mengambil sifat-sifat wali dan sifat-sifat baik dari Quran. Ayat yang saya suka dengar sangat dan sekali saya teraklah dari parti-parti politik kalau misalnya surah Al-Furqan tu. Ujung surah Al-Furqan tu. Ini namakan Ibadur Rahman. Bagi saya kalau orang tu ada Ibadur Rahman, ada guru, tak ada guru, tak kisahlah. Asal kita boleh faham betul-betul.
Ibadur Rahman tu dia alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang yang cukup tawaduk. Jadi syarat pertama dari wali ni dia tawaduk. Tak boleh orang takabur, tak boleh orang sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu pak orang tak buat kerja benda-benda dia qalu salama. Qalu salama dekat mana tak kisahlah. Bukan nak kelahi dengan orang tu, bukan nak apa. Dia qalu salama. Kamu buatlah cara kamu, aku cara aku. Tak nak pergi pecah, nak pergi kata kelak malam ke apa. Tak ada. Qalu salama. Mu buat-buatlah. Aku tak pergi. Walladzina yabitina rabbihim sujadan wa qiyama. Lepas tu dia ada masa kat dia sembahyang tahajud, dia beribadat kepada Allah tengah malam. Itu walladzina yaquluna pada anak azab jahannam, minta jauh daripada api neraka. Kemudian iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia berbelanja taklah kedekut sangat dan taklah memborong sangat. Jadi kalau kita baca surah Ar-Rahman tu, kenapa Tuhan bagi ibadur Rahman tu? Maknanya di situ ada sifat-sifat khusus dari segi akidah, sifat khusus dari segi akhlak, sifat khusus dari segi sosial, sifat khusus individu, sifat khusus dia dengan jemaah. Bagi saya, nilai-nilai ihsan, kemanusiaan yang ada pada dia tu cukup untuk dia menjadi hamba Allah, ibadur Rahman, sekaligus mereka itu adalah wali-wali Allah. Cuma bila ada guru, mursyid macam-macam tu, dia macam masuk dalam satu kelak lah. Ni kelak ni dia ada khusus pula. Boleh bama, boleh itu, boleh ini. Jadi dia ada perkhususan lah. Tapi kita nak kata benda tak betul sebab amalan-amalan ni macam Datuk Mus sebut tadi. Anda tahu asal Bana ada cerita, dia cerita betul tu. Dia pergi satu tempat, jauh pergi tu, tiba-tiba minyak kereta habis. Di dalam minyak kereta habis tu, macam mana dia boleh pergi sapa tempat dia nak pergi tu. Dengan habis minyak kereta. Tu orang kata karamah tu. Macam ikut Tok Kenali. Tok Kenali satu hari dia kalau kerai. Dia kalau kerai tu dia terlewat sikit. Dia naik kereta api. Sepatutnya dia kena tinggal di kereta api. Tapi kereta api yang itu rusak. Rusak tu, Tok Kenali mari tu, tiap lah boleh jalan. Orang tu keramat Tok Kenali je. Pasal dah kita kenali ni, dia duduk di masjid, dia duduk di Mekah dulu, dia orang miskin. Dia orang miskin, dia pandai masak lah. Orang lain beli barang, dia tukang masak. Orang lain beli barang, dia tukang masak. Dia pergi kubur kat rumah kita tu. Duduk masak-masak tu. Dia kata masak tu. Masin. Dia tengok asap, dia tahu dah. Masak, tak masak, masin, tak masin. Sebab kemarin dia 20 tahun. Jadi tukang masak di Mekah tu. Tapi orang kata kamat lah untuk kenali tu. Jadi maksud di sini betul lah. Dia kata dia antara tanggapan, antara emosi, antara ilmu dia campur-campur dah. Tapi memang berlaku lah. Memang berlaku. Kalau kita perhati dalam kehidupan kita pun insya-Allah ada. Masa tak ada PT, tak ada duit, tak ada sehabuk. Tiba-tiba buka kita. Bukan kita ada 200 Riza Sipel. Contoh kata. Bukan dalam baju kau. Ada dalam kita ya. Dalam kita. Jadi orang kata gemulah almarhum. Gamak lah tu. Mufti Ajino. Dia letak kita duit dalam kita. Jadi dia kata Datuk Purbakala, Datuk Kaya Purbakala. Dia kaya lah kata. Dia mati tahu jumpa dalam kita dia banyak duit. Jadi, itu. Benda-benda begitulah karamah-karamah ni bagi anak lah. Jadi kalau kereta mampu tu tiba-tiba mari mekanik. Mari nak tolong boleh berjalan selalu. Karamah juga. Tapi karamah besar. Makin 10%, 20%. Tapi tak sapa lah macam Nabi ni. Sebab Nabi tu dia mukjizat, khawarik, adat. Kita ni kita ni kadang-kadang Anas sendiri. Nak makan musaking. Tiba-tiba orang-orang atas. Atau nak makan ajuah. Tiba-tiba orang hari 2 kilo ajuah. Padahal. Bagi itu karamah cara kita. Masing-masing orang itu adalah karamah masing-masing. Asal kita dah. Wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sama ayat Hibudina tadi. Satu takwa, yang kedua tawakal. Tawakal ni memanglah dalam hidup kita apa?
Datuk Muk ni pernah ni 5 riyal duit dia poket di England ni. Nak beli rokok dah, nak beli coklat anak. Tawakal lah. Beli rokok kau, beli coklat anak. Masa tu tawakal lah. Tapi kalau tak sabar tahap tu, kita tak tawakal. Tapi bila saat gote-gote betul tu, bila kita serah kepada Allah, insya-Allah Allah Taala buka pintu jalan kepada kita. Ya kita pun tak seka. Tengok orang utah 5 tahun dulu. Saya cerita-cerita bukan cerita saya ni. Keramat lah. Tapi ada anak murid buta 1000. Kita pun terlupa lah. Kita nak menego boleh puasa lah. Nak ayah pergi budak Kelantan kan. Lepas tu 10 tahun dah. Ustaz duit dulu 1000. Keramat lah kita tu. Dapat 1000. Kita ingat indah. Min haitsulah yahtasib lah tu. Min haitsulah yahtasib lah. Jadi banyak benda-benda macam tu lah. Tapi kita tak perhati. Tapi kita bukan nak tahu kita keramat. Tapi saya ingat semua orang itu bagi kemuliaan, kekeramatan masing-masing berdasar kepada amalan kita, tawakal kita, takwa kita. Lepas semaya subuh apa pergi kedai mamak makan ke. Masuk kedai ni lah mamak mata cana apa semua. Tengok beg duit tak bawa. Kata sudah. Kata sudah kita makan banyak juga ni. Lepas tu kena pergi apa nama, ialah minta kebenaran dengan tuan kedai lah kan. Kata nak pergi ambil duit dulu kau, cocok duit dulu kau, ambil duit tinggal rumah. Dia kata bayar dah lah kau ni. Kita Anda kau tolong bayar. Jadinya dengan keadaan kita tak rancang sebab kita pergi tu. Kita pergi. Allah Alam, tapi nak katanya penjelasan Dr. Kamil tadi menarik, membuka ruang yang lebih luas bahawa setiap daripada kita insya-Allah adalah kelebihan yang Allah Taala bagi masing-masing tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar lah. Cuma ada sebenarnya tadi anak telita nak tanya Tok Muk tadi. Sebab ralik dengan Dr. Kamil duduk jelas tadi, jadi terlupa dah pula soalan ke Dr. Muk ni untuk penutup ni. Cumanya ada sudut kalau kita tengok masyarakat Melayu lah, kalau Tok Muk boleh tambah lagi lah apa yang boleh kita apa yang boleh kita fahamkan mereka bahawa benda yang bersabit karamah, benda yang bersabit dengan benda-benda yang ghaibiyat, sam'iyat ni, benda yang bukanlah benda yang utama dalam agama ini. Maksudnya sehingga kita berhempah pula soalannya mereka, benda-benda gitu adalah menjadi usul akidah yang wajib dipercayai, sehingga meyakini sungguh-sungguh orang ni, individu ni sekian, tempat ni, orang ni hari sekian ada karamah, ada kelebihan, ada fadilat, ada seumpamanya. Jadi macam mana cara kita nak fahamkan orang Melayu kita ni tu? Ataupun dia jadi payah sebab dia mari pungkut tok guru juga. Dia macam ni lah. Mungkin silap kita. Saya nakal lah. Maknanya bercakap secara nakal, lajuk sikit dah. Saya kata ahli-ahli ibadat yang oportunis. Ahli-ahli ibadat yang oportunis. Membuat ibadat atau kebaikan dengan sangat mengharapkan ganjaran. Itu saya rasa lah tak berapa tepat. Kita dengan Tuhan ni, pada saya lah, yang wajib kita lakukan, buat apa yang dia suruh, ikhlas semasa kita buat dan sebagainya, dan itu sajalah. Sebab itu apabila kita membaca syair-syair sufi, dulu saya pernah dah sebut ada satu syair apa tu yang dia kata sidang ahli neraka tu lah, saya sebut dulu dalam perbincangan tu. Ingat tak tahulah. Dia kata apabila saya mati dan kamu nak bawa saya pergi ke kubur, letaklah di keranda saya tu sebotol arak yang mahal harganya. Sebab bila sampai di neraka, aku akan berpesta dengan ahli-ahli neraka
dengan meminum arak itu. Dan apabila kamu tanam saya dan sambil kamu mengambus kubur saya itu, saya akan tanam di situ sepokok anggur. Apabila anggur itu berbuah, maka saya akan jadikan anggur itu sebagai arak dan saya akan berpesta dengan arak itu. Ini bila kita dengar macam tu, kufur dah Ar-Rumi ni. Macam tu dah, kufur dah Ar-Rumi ni. Tetapi bila kita dengar orang-orang yang faham tentang sufi, tasawuf dan sebagainya, itulah dia katanya maknanya sampai pada peringkat bagi aku sama saja. Tuhan nak humban aku ke neraka pun dia punya pasal sebab saya hamba dia, dan Tuhan nak angkat saya pergi ke syurga pun sama. Kewajipan saya hanyalah patuh dan berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagaimana yang dihuraikan. Sebab itu peribadi macam Ar-Rumi ni sangat kontroversial. Setengah orang tu dia kata sufi, setengah orang kata mengaruk dia ni apa semua sekali. Sebab dia bercakap tentang macam tu. Mana bagi dia mabuk itu ialah kerana mabuk cintakan Tuhan. Jadi itu imajinasi seorang seniman. Jadi masyarakat kita bila dia mendengar begitu, malangnya masyarakat kita disuguh oleh para pendakwah kita dengan balasan pahala yang begitu ni, terutama sekali bulan-bulan puasa ni. Siapa dia kata sekian, siapa dia kata sekian, siapa dia apa sekian. Ni Lailatul Qadar ni. Tunggu Lailatul Qadar, kemudian nak tunggu malam Lailatul Qadar tu baru kita nak buat ibadat. Khairun min alfi syahr. Saya lebih suka tafsir beginilah. Lailatul Qadar tu memang ada. Tetapi ia merupakan satu galakan, bonus untuk galakan. Tapi kita jangan pergi beli kerana nak bonus tu. Kata kita pergi beli, buat sesuatu dalam kerja kita. Kata kita pegawai tinggi ke pegawai rendah. Kalau kita bekerja untuk mendapatkan bonus itu, kita bukan seorang pekerja yang baik. Mungkin kita dapat, mungkin kita tak dapat bonus itu. Tetapi tugas kita melaksanakan kerja itu, sama ada kita akan dapat bonus atau tidak, syukurlah kita. Itu benda yang kita dengan Tuhan tu. Oleh kerana itu, Islam itu di dalam dia panggil ada campuran di antara maddi, di antara ruhi, di antara jasadi, di antara apa-apa semua sekali. Satu campuran spirit dengan benda tu. Sebab dia kata fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Mula-mula Tuhan kata ni, aku buat manusia ni daripada tanah. Malaikat kata apalah harga apa semua sekali. Tapi malaikat kata, Tuhan cerita, apabila saya umpal tanah itu dengan roh saya ataupun spirit saya, mengumpal tanah dengan spirit itu, barulah dia naik harga faqa'u lahu sajidin. Maknanya manusia itu adalah bakal orang yang menjadi lebih baik daripada malaikat kalau dia baik, lebih buruk daripada binatang kalau dia buruk. Jadi kalau macam tu, orang macam inilah yang boleh jadi asas kepada pembinaan semula tamadun Islam yang dia katakan tamadun yang di dalamnya ada bangsa agama Islam. Kalau Melayu ni kan, tamadun Melayu dan Islam tu dia bercampur melahirkan orang manusia baru. Itu saya lebih pada tu tak tahu nak cakap apa dah. Oleh kerana itu soal-soal taksub kita zaman dulu tu mungkin kita tidak ada pelajaran lagi. Sekarang ni kita ikut saja apa yang paling sederhana macam Dr. Kamil kata tadi, dan insya-Allah dengan keikhlasan kita boleh sampai kepada al-manal sebagaimana yang kita cita-citakan. Baik, saya kira itu adalah penutup. Melainkan Dr. Kamil ada tambahan sikit. Cuma saya teringat, dan ni isu yang tidak ada kaitan secara langsung. Cumanya saya teringat masa kita kecil-kecil dulu, bila anak habis sekolah kebangsaan, sekolah rendah tu, jadi cita-cita mak ayah kita orang sekeliling ni nak kita hafal Quran. Tak tahu ya. Jadi
antara motivasi yang diberikan adalah mengaji agama, hafal Quran, jadi tok lebah, masuk pondok ni, rezeki dijamin. Tidak ada lagi tok lebah, tok haji, tok guru yang tak senang hidup walaupun tak kerja kerajaan apa semua. Tapi tengok alhamdulillah bini pak, anak ramai. Jadi itu menjadi motivasi buat sekian lama untuk orang ngaji agama. Ana tulislah buku baru Ana ni, Ana kritik lah Ana kata salah ni. Maksudnya persepsi. Kita faham bahawa orang sekeliling kita, mak ayah ke siapa-siapa ke, yang nak motivasikan itu, mereka ikhlas. Nak suruh kita ngaji jadi orang agama. Tapi bila mereka memotivasikan dengan cara demikian, impaknya nanti 10-20 tahun, lahirnya yang nama kata agamawan, yang fokusnya memang nak cari rezeki, bukan nak jadi ilmuwan. Bukan nak jadi Qardawi, bukan nak jadi Wahbah Zuhaili, bukan nak jadi Al-Buti. Tapi yang memang nak cukup dengan apa nama kita kata, dapat gaji yang cukup dan ada peluang bisnes ke apa semua ni, dah settle dah. Jadi Ana mengkritiklah benda ni, nak kata tak kena sakit ni cara motivasi macam ni. Sepatutnya dari awam mak ayah kena katakan ke anak-anak yang nak mengaji agama ni, pilih bidang pengajian agama ni supaya jadi ulama. Letak begitu. Kena jadi ulama selalu dah. Sebab kalau kata tak jadi ulama level Qardawi, Wahbah Zuhaili ke apa semua, jadi tok umum, alhamdulillah. Jadi doktor kami, alhamdulillah. Maksud begitu. Jadi di sinilah mungkin lari sikit daripada tajuk kita, tapi nak katanya ada antara benda yang mesti kita bagi perhatian juga dari sudut memotivasi, maksud meletakkan kita kata hadaf awal orang yang anak-anak cucu kita yang kita nak infak dalam agama kepada satu motivasi yang betul. Dr. Kamil, kalau ada kata penutup sebelum kita berakhirlah untuk siri ni. Penutup ni ada benda baru pagi jumpa satu. boleh masa. Anak-anak ayat Quran kan? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi wali Allah ni dia tak ada duka cita untuk benda-benda dunia ni. Hilang ke, kecurian ke, kebakaran ke dan sebagainya. Di akhirat pula wala hum yahzanun, dan tidak ada duka cita lah. Jadi anak macam kecil dulu, nak marah juga kalau Atuk Muk ni. Ayah anak atas anak sekolah Semle. Semle. Pasal lain dah 3-4 orang dah belajar agama belaka. Hak bosok ni nak atas Semle. Cikgu besar pula atas Semle. Dia tanya Ustaz Muk sepatah. Tak kata ngaji makhak lah. Agama juga. Tapi bila anak dah tua ni, dah dapat lah, lebih kurang supaya orang lain lah. Sama dia, gaji cukup makan, bini pun ada, anak pun cukup. Kata aku, jadi kau lain pun, jadi bersama dia di sekolah Cina pun, ni agak modalnya. Tapi orang panggil Mr. Kamil. Orang panggil Mr. Kamil. Patutlah ni jadi fikir pula. Aku ada cucu 11 orang dah. Besar dah anak-anak tu. Ada lah seorang dua atas agama lah, biarlah. Boleh hidup secara abah ni tak apa dah. Biarlah tak kaya raya pun. Hak kaya raya makan sepinggir juga. Jadi kita pun dah fikir macam tu juga. Lepas tu hak pagi saya nak sebut tadi ya, rupa-rupanya Fakhrul Razi. Dia kata orang-orang amal soleh, wali-wali ni, dia tak mati sebenarnya. Dia pindah dari mindarin ila dar. Dan sebab itulah nak fikir, kenapa wali-wali, orang baik-baik tak takut mati. Sebab dia tak mati. Dia tak mati. Apa lagi kata bak syahid tu kan? Orang syahid tu tak mati. Dia orang wali-wali ni pun tak mati. Dia pindah min darin ila darin. Min dari dunia ila daril barzakh. Ila daril bal ahyahum inda rabbihim. Patut kita nak fikir pula. Abang aku dah mati, tok guru aku dah mati, nabi-nabi kalau mati boleh jumpa yang waktu pula. Jadi kau suka nak mati. Jadi sebenarnya bila sama-sama tahap anak lah. Orang wali-wali tu memang dia takut mati. Tak, benda tu biasa. Jadi kita dah main bodoh lah. Dengan mati tu takutnya lah. Dan dengan mati tu lah. Tak adalah pindah. Daripada duduk dalam badan ni,
kita pada dia kubur, dia naik di alam barzah, berjumpa dengan Tuhan berjumpa, lagi seronok. Itulah mana tu kesimpulan hari ni. Allah. Comel. Alhamdulillah comel sangatlah. Cuma statement tadi tu kalau difahami oleh orang awam, jadi aulia tak mati, syahid bal ahyau inda rabbihim, hak tu lah pok dia duk pergi kubur apa semua duk minta macam-macam tu sebab tu wali tak mati. Dia faham lagu tu demo ni tu masalah tu. Dia kata, "Hey, kita pergi tu tak mati tu. Dalam duk dengar tu. Kita pergi salam, kita duk zikir kau dia, kita duk berdoa kau dia dengar tu, dia dengar." Kita kata memelah dia hidup tapi hidup di alam barzah. Mana ada kaitan. Kau di sini. Itulah. Jadi insya-Allah terima kasih banyak pada Dr. Muk dan Dr. Kamil atas kongsian yang luar biasa lah. Dan ini lain sikit kita bawa pengalaman banyak supaya sahabat-sahabat pun seronok mendengar lah. Tidak kata akademik sangat tapi masih lagi bernuansakan akademik dan lebih pada gaul dengan pengalaman. Itu pentingnya dan seumpamanya dah. Jadi terima kasih banyak kepada kedua-duanya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang ke-14. Ada next series lagi insyaAllah. Tak tahulah nak break ke tidak minggu depan ni. Gaya rasa tak? Gaya Air raya. Rabu lah. Air Khamis raya, air Khamis. Air Khamis. Air kami kami gaya Rabu boleh lagi ya. Sebab tak ke mana. Tak tahulah Tok Muk dengan Dr. Kamil okey ke tak? Kita dah tak ke mana lah. Dia atas ustaz tak apalah kita break lah, takut kata orang gaya-gaya bunuh orang. Betul juga. Saya ada 2 forum kan. Forum ni kita kekal, forum salah lagi tu kita tangguh masa Ramadan tak ada orang nak baca Quran betul-betul ni. Jadi kita tak gaya ni kita break lah nah. Baik boleh. Forum tak lebar ni tak tangguh ni. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.